Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Zahid sanggup sumpah laknat. Perang saraf antara Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kini semakin berselirak. Susulan kenyataan Mahyadin bahawa beliau didatangi Ahmad Zahid bersama timbunan fail berhubung kes mahkamahnya, kini sosok yang didakwa bangkit menafikan. Saya tidak pernah pergi berjumpa dengan Tan Sri Mahyadin Yassin ketika beliau menjadi Perdana Menteri untuk meminta tolong dilepaskan dari tuduhan mahkamah, apatah lagi dengan membawa timbunan fail seperti yang didakwa dan minta untuk dilepaskan, kata Ahmad Zahid dalam satu kenyataan. Presiden UMNO itu juga bersedia melakukan perkara yang dahulu pernah dilakukan oleh bekas Presiden parti itu, Datuk Seri Najib Razak. Tegasnya, bagi membuktikan kebenaran ini, saya sanggup dan bersedia untuk melakukan sumpah laknat sebagai penafian kepada tuduhan jahat Tan Sri Mahyadin Yassin ke atas saya. Jadi saya ingin bertanya, adakah beliau juga bersedia dan sanggup untuk melaksanakan dan melakukan perkara yang sama, iaitu bersumpah laknat bagi mengesahkan tuduhan jahat beliau ke atas saya. Beliau juga menegaskan bahawa beliau sendiri secara peribadi menyokong dan menaikkan Mahyadin sebagai Perdana Menteri dengan meminta 43 ahli Parlimen Barisan Nasional khususnya daripada UMNO untuk menyokong beliau dengan menandatangani akun bersumpah SD. Ahmad Zahid juga mendakwa Mahyadin pernah cuba membatalkan pendaftaran UMNO sewaktu beliau menjadi Menteri Dalam Negeri. Malah semasa beliau masih menjadi Perdana Menteri, beliau juga ligat membuat percaturan belakang dengan menyusun pelbagai usaha dan pelan untuk memecah belahkan UMNO dari dalam. Ini termasuklah dengan menawarkan scheme of things kepada beberapa anggota pimpinan UMNO, tegas Zahid. Kita tidak tahu antara mereka berdua ni siapa sebenarnya yang bercakap benar. Sumpah laknat jika dilakukan oleh mereka berdua pun tidak akan menunjukkan kebenaran. Mahkamah tidak menimbangkan sumpah laknat dalam membuat keputusan penghakiman. Perbuatan tersebut hanya akan dipercayai oleh pentaksub mereka sahaja. Sedangkan orang awam akan melihatnya sebagai sebuah drama paranormal yang sangat sukar dipercayai. Mungkin benar, mungkin satu penipuan. Berkata Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud atau lebih dikenali sebagai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang menanam kebaikan, maka ia akan menuai kebahagiaan. Barang siapa yang menabur keburukan, maka ia akan menuai penyesalan. Setiap orang yang menanam akan menuai hasil apa yang ia tanam. Apakah yang sudah ditanam oleh Ahmad Zahid? Kenyataan beliau bahawa Mahyadin menawarkan scheme of things kepada beberapa anggota pimpinan UMNO menunjukkan beliau bukan sahaja tahu mengenainya, malah turut bersekongkol dengan menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Beliau dilihat tidak kisah apabila beberapa ahli Parlimen UMNO mendapat jawatan Menteri Penuh, Timbalan Menteri dan Pengerusi Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC walaupun tiada kepakaran. Itulah keburukan yang ditanam oleh UMNO demi mendapat semula kuasa secara pintu belakang atau tebuk atap. Kuasa yang telah diruntuhkan oleh rakyat menerusi pilihan raya umum ke-14 dengan memberikan mandat kepada Pakatan Harapan. Namun UMNO berkonspirasi dalam daulah terpendam bersama Bersatu dan PAS serta GPS untuk menjatuhkan kerajaan pilihan rakyat Pakatan Harapan menerusi langkah Sheraton hujung Februari 2020. Betapa buruk sikap ini tidak dapat dibayangkan kerana merampas kuasa ketika negara sedang diserang oleh COVID-19. Ketika itu, Kerajaan Pakatan Harapan telah berjaya menangani serangan awal tersebut tanpa ada sebarang kematian. Namun, sebaik sahaja gabungan Kerajaan Perikatan Nasional Barisan Nasional berkuasa, COVID-19 semakin mencanak dan menggila. Hari ini jumlah kematian sudah mencapai lebih 32.3 ribu orang dan jangkitan kumulatif melebihi 3.22 juta orang. Ini tidak termasuk pelaburan asing langsung yang semakin merosot dan indeks persepsi rasuah yang semakin buruk.
Allah Subhanahu Wa Taala juga menurunkan bencana banjir yang dahsyat, termasuk tsunami balak yang ketika kejadian negara seolah-olah tiada kerajaan. Itulah gambaran hasil yang dituai oleh pihak yang menanam keburukan, rakyat memerhati.